mulakan dulu. Okey. Baik. Okey, so kita nak lihat tentang sejarah ini dan kita akan lihat kalau kamu dapat je kertas soalan ini, it's okay Hasha. Okey, dapat je soalan ini, apa yang kamu patut buat? Kamu tengok dulu, baca doa Tak, kita tengok soalan dulu. Okey, kamu tengok terus. Okey, bahagian A. Oh, rupanya bahagian A ada 20 soalan iaitu 20 markah. So kita tengok soalan dia, tak payah tengok satu-satu. Kamu tengok ada tak lengkap 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian 9 10, ada gambar. 11, kemudian 12, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Okey. Kemudian bahagian A. Okey, bahagian A dia kata jawab semua soalan. Okey, bahagian A tadi bahagian A, yang ini jawab bahagian B ya. Okey, so kita lihat ada berapa soalan. Okey, bahagian B ni ada satu, ada A, ada B dan juga ada C. Betul jawab soalannya. Bukan soalan periksa. Boleh ke tengok buku? Tak boleh. Betul menjawab soalan yang bukan soalan periksa. Boleh ke tengok buku? Okey. Boleh je, Ain. Kemudian soalan yang kedua, ada A, kemudian ada B, kemudian ada C. Okey. Dan juga soalan 3, ada A, B dan juga ada soalan C. Dan ada soalan yang keempat, ada A, B dan juga C. Okey, kemudian baru masuk bahagian C. Bahagian C, jawab 2 soalan saja. Tapi berapa soalan dia bagi? Dia bagi soalan 5, 6, 7, kemudian juga dia beri 8. Bermakna diberi 4 soalan bahagian C, tetapi kena jawab 2 sahaja. Okey, jadi itu cara dia. So, selepas dapat itu, dah tengok semua, okey, gambar yang sama. Okey. Jadi, barulah kita pergi menjawab soalan. Baru kamu tengok dan menjawab soalan ya. Jadi, kita tengok soalan objektif dulu. Betul Zahra Syasmin. Sebenarnya, soalan bahagian B ni memang jawab semua soalan. Tapi kalau bahagian esei yang belakang tu, esei yang ini sebenarnya jawab 2 soalan sahaja. 2 soalan sahaja. 2 soalan sahaja. So kamu boleh pilih mana-mana yang senang. Okey. 2 tak semestinya 5 dengan 6. Kamu boleh ambil 5 zaman air batu. Kamu ingat lagi tak zaman air batu? Fikir zaman air batu aku tak ingatlah. Tak apalah. Kamu pergi, soalan 6, tamadun awal. Jelaskan lokasi-lokasi, terangkan ciri-ciri agama dan kepercayaan. Bolehlah. Kamu fikir macam tu. So, pilih mana yang boleh jawab. Kemudian soalan nombor 7, tamadun Rom terkenal dengan kepakaran seni bina. Jelaskan ciri-ciri seni bina. Okey. Kemudian gambar berkaitan, terangkan keistimewaan binaan tersebut. Okey. Dan C, apa iktibar yang boleh diperoleh daripada pembinaan Pantheon? Bolehlah. So kamu dah pilih 2 tu, bolehlah. So kamu dah pilih soalan 6 dan soalan 7 untuk kamu jawab. Okey. So itu cara dia. Kemudian barulah kamu tinggalkan 5 dengan 8 tadi tu, kemudian kamu terus mulakan soalan objektif. Markah tetap sama. Yes, markah tetap sama. Kalau kamu perhatikan, soalan nombor 5 soalan nombor 5 kalau kamu perhatikan 4 markah, 8 markah, 8 markah. Maknanya 4 campur 8 campur 8, 20. Soalan nombor 6, kamu tengok 4 markah, 8 markah, 8 markah. Pun 20 juga. Soalan 7, yang ini 6 markah. Kemudian yang ini 6 markah, yang ini 8. Bermakna 8 campur 6, 14 campur 6, 20 juga. 20 juga. Kemudian kalau soalan nombor 8, 6, 6, 8. 20 juga. Maknanya setiap soalan bahagian C, 20 markah. Kena jawab semua. So cikgu, kalau ada murid jawab 6A dan 5B saja, dikira ke sebab dia anggap 2 soalan saja? Tak boleh. Kamu tak boleh buat macam, 5 soalan 5 aku nak jawab B saja. Kemudian 6 saya nak jawab A saja. Tak boleh. Yang dimaksudkan soalan tu adalah sebenarnya nombor soalan 5 dan 6. Itu dikira 2. Dan kamu kena jawab semua ni. 5 ABC, 6 ABC. Itu baru dikira sebagai 2 soalan. So tak bolehlah kamu nak choose, mana-mana aku pilih inilah 5A,
Kemudian 6 B lah. Aku nak jawab itu je lah. So jadilah 2 tak boleh. Tak boleh. Tak jadi. Okay, tak jadi jangan macam tu. Okay. Okay. So kat sekolah rendah. Itu kat sekolah rendah sekarang ni kat sekolah menengah jangan buat macam tu kan. Jangan buat malu Cikgu Rapi. 20 markah pun tak sampai. Jangan buat malu ya. Okey. Baik. So so paling penting pilih pilih mana yang boleh jawab. Contoh 5, contoh 6 macam tu kan. Pilih mana yang boleh dijawab. Macam tu. Okey, baik. So kemudian barulah kita mulakan untuk menjawab soalan objektif dulu. Kenapa kita kena jawab soalan objektif dulu? Kenapa kita tak jawab terus soalan esei? Ini dia punya rahsia dia. Rahsia dia. Baik. Rahsia dia, okey. Rahsia dia apa? Tak apa. Rahsia dia nanti cikgu cerita. Ada rahsia? Ada. Okey. Baik. So, objektif. Soalan objektif ada 20 soalan. Jadi, cikgu akan seperti biasa, cikgu nak berikan setiap soalan ini kepada kamu semua, para pelajar. Untuk kamu baca dan juga jawab. Okey, baca dan jawab. Jangan risau salah ke betul, tak apa. Yang penting baca dan beri jawapan. Nanti kita akan bantu bagaimana untuk menjawab dengan betul. Okey, baik. So, cikgu akan berikan soalan-soalan ini kepada kamu untuk kamu jawab. Okey, dan cikgu akan mulakan dengan soalan 1, 2 dan 3 dulu muka surat pertama. Okey, 1, 2 dan 3. Soalan nombor 1 cikgu berikan kepada nombor 1 cikgu berikan kepada Adel. 1 Adel, kemudian 2 ialah Ahmad Ashraf. Okey, 1 Adel, 2 Ahmad Ashraf dan ketiga Ain Zulaika. Boleh? 1 Adel, 2 Ahmad Ashraf dan 3 adalah Ain Zulaika. Okey. Jadi kita mulakan 1 2 3 dulu. Okey. So cikgu harap para pelajar yang diberi nama tu, diberi sebut nama tu, sila onkan mic kamu, okey, untuk kamu baca. Okey, dan terus berikan jawapannya. Boleh? 1 Adel, 2 Ahmad Ashraf dan 3 Ain Zulaika. Okey. Baik, silakan Adel. Untuk mulakan membaca. Silakan. Boleh tak on mic? Takut cikgu tak ingat. Okey. Baik. So Adel, ada tak Adel? Adel ada Adel? Adel ada? Pagi-pagi tidur lagi ke? Awalnya tidur lagi. Okey, Adel ada tak Adel? Senyap je ni. Adel ada ke? Assalamualaikum. Adel ada? Jap. Nasib baik dia kata jap. Respon tau kalau cikgu tanya respon. Takut tak ada. Almaklumlah kan, banyak imposter dalam kelas kita. Sekarang kalau betul ada imposter, ada sus kan, kita kena remove dia. Kan, suspek. Okey. Baik Adel, boleh Adel? Boleh ke tak boleh Mike? Kalau tak boleh tak apa, bagi tahu. Kalau boleh on, bagi tahu. Kalau tak boleh on, bagi tahu juga. Okey, supaya kita boleh bantu. Ya, Adel. Adel, silakan. Boleh baca? Dia tengah fikir kot. Baca je dulu. Baca je dulu. Tokoh berikut merupakan... Cikgu dengar tak? Dengar. Kuat sikit, kuat sikit, kuat sikit. Tokoh berikut merupakan sejarawan yang terkenal. Okey. Apakah pengertian sejarah menurut beliau? Okey. 1. Peradaban dunia. 2. Okey. Perubahan sifat manusia. 3. Peristiwa yang sudah berlaku. 4. Perkembangan sesebuah masyarakat. Okey, ya. Kata kunci dia Ibnu Khaldun. So, Ibnu Khaldun pengertian sejarah dia kata apa? 1 dengan 4. Peradaban dunia. Okey. Dan perkembangan sesebuah masyarakat. Okey. Kamu yakin? Adakah kamu yakin jawapan dia 1 dan 4? Pun tak yakin. Okey, Adel. Tak yakin. Okey, kalau katakan 1 dengan 4. Okey, kamu ada pilihan jawapan lain tak? A, 1 dan 2. Kenapa kamu tak pilih A daripada awal?
Kenapa kamu tak pilih pada awal? Tak lagi confused. Confused. Baik. Cikgu nak tanya mula-mula kamu pilih mana? 1 dengan 2 ke 1 dengan 4? Mula-mula sekali. Okay. Mula-mula A. Ah, Lepas tu kenapa kamu tukar 1 dan 4? sebab 4 nampak macam hotel. Okay, guys. Ingat cikgu dah ajar satu teknik iaitu apa tahu? First impression. First impression biasanya betul. Bila kamu baca soalan, kemudian kamu kata, 1 dengan 2 ni, okey jawapan 1 2. Tiba-tiba kamu bacakan, 1 dengan 4 pun samalah. 1 dan 4 lah. 1 dan 4 tu second impression. So 1 dengan 2 tu adalah first impression. Dan first impression biasanya, bukan mesti, tapi biasanya betul. Jadi, cikgu ambil kamu punya first impression. First impression kamu betul, iaitu A. 1 dan 2. Nampak tak? Ini bukan tembak tau. Ini first impression. Jadi kalau kamu dalam periksa nanti, cuba amalkan ni. Cuba praktis. First impression aku yang mana so kenal. First impression aku yang ini. Second impression aku yang ini kot. Tapi percaya pada first impression. Okay, ambil first impression. InsyaAllah betul. Okay. Kalau ambil soalan yang salah, kalau kamu dah tahu benda tu salah, kenapa kamu ambil? Kalau kamu tahu jawapan tu dah salah, kan Pravin? Kenapa kamu ambil jawapan tu juga? Kan? Jadi first impression tu, yes. Jangan pilih jawapan yang salah. Okey, Adel. Terima kasih banyak, Adel. Sebab cikgu suruh. Okey, tak ada. Okey, so, terima kasih banyak, Adel, untuk menjawab soalan nombor 1. Terima kasih. Okey, soalan nombor 2. Okey, kita serahkan kepada siapa? Silakan. Nombor 2 iaitu Afiq Azli Ahmad Syaraf, sorry. Silakan Ahmad Syaraf. Kalau tak tahu jawapan tu salah, kalau tak tahu jawapan tu salah, gunakan teknik tembak. Gunakan teknik tembak ya, Aisyah. Kalau tak tahu jawapan tu salah ke betul, guna teknik tembak. Okey. Baik, Ahmad Ashraf kata dia tak boleh baca, so dia kata dia bagi jawapan 2A. So kalau kita lihat di sini, sumber prima bersifat sumber prima bersifat asli dan belum ditafsir. Apakah bahan yang tergolong sebagai sumber prima? Kalau sumber prima ialah, so Ahmad Ashraf kata manuskrip. Dia kata 2A manuskrip. Betul ke? Betul. Okey, 2A manuskrip. Sebab akhbar, risalah dan ensiklopedia ini yang tiga-tiga ni adalah sumber sekunder atau sumber kedua. Manuskrip adalah sumber asal. Okey. Baik. Perasan tak? Okey. Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 daripada bab berapa? Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 daripada bab berapa? Bab 1. Bagus. Nampak tak? Dia daripada bab 1. Okey. Tak apa. Kita tengok Baik. Bagus. Semua tahu. Okey. Soalan yang ketiga. Okey. Kita berikan kepada Ain. Silakan Ain untuk baca. Baca Ain. Cikgu memang tak boleh tukar. Baca je. Senarai berikut merupakan tasik yang wujud yang kekal sehingga kini. Okey. Kanada, tasik Dayang Bunting Langkawi. Okey. Tasik tersebut adalah kesan daripada Okey. Jawab, kamu rasa? cairan air batu. Kecairan air batu. Okey, kecairan air batu. Kenapa kamu rasa kamu punya jawapan ni tak pasti? Ain. Kenapa kamu rasa macam susah je soalan ni? Kenapa? Sebab D boleh diambil. Okey, baik. Baik, sebenarnya begini Kalau kamu lihat soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 bab 1, soalan nombor 3, okey, kalau dia sebut tentang tasik Great Lakes Kanada, tasik Dayang Bunting Langkawi, ini masih lagi bab 1 ke? Ini bab berapa? Ini bab 2. Nampak tak? Bila ini bab 2, bermakna kita tahu tentang zaman air batu.
bila zaman air batu, bermakna dah tak ada lagi dah. Sumber pertama, sumber prima semua tak ada dah. Ini mesti bab 2 tentang, tentang pengglasiran, iaitu kecairan air batu. Jadi, wujudnya tasik ini kerana, adalah kesan daripada kecairan air batu. So, nombor 3 jawapannya memang adalah C. Okey, so kalau kamu perhatikan, dia nampak tak? Soalan nombor 1, nombor 2, bab 1. Soalan nombor 3, bab 2. Dia dah susun tak? Okey, kita tengok soalan nombor 3 dah, nombor 4. Okey, soalan nombor 4, 5, 6, 7, 8. Okey, cikgu akan berikan soalan ini kepada kamu semua, iaitu soalan nombor 4 cikgu bagi pada Airisha. Okey, nombor 4 Airisha. Nombor 5 kita berikan kepada Amy. Okey, Airisha nombor 4, Amy nombor 5. Kemudian nombor 6 Erina. Okey, nombor 6 Erina dan nombor 7 adalah Hafina Q. Okey, nombor 7 adalah Hafina Q. So, cikgu ulang balik, iaitu Airisha, Amy, Erina dan juga Hafina Q. Okey. So, itu untuk soalan okey. 4, 5, 6, 7. Oh, satu lagi. Okey. Okey. Erina, cikgu ulang balik Airisha, kemudian juga Amy, kemudian Erina, Hafina Q dan juga nombor 8, satu lagi. Okey, nombor 8 ialah Hasha. Hasha nombor 8. Okey, so kita mulakan dulu. Yes, kita mulakan dengan soalan nombor 4 iaitu Airisha. Silakan Airisha. Tengah makan, tak apa. Tak apa. It's okay. Silakan Airisha untuk baca soalan nombor 4. Apakah maksud zaman prasejarah? Ya. D. D, iaitu manusia belum mengenal sistem tulisan. Ya, belum mengenal sistem tulisan. So, apakah maksud zaman prasejarah? Iaitu belum mengenal sistem tulisan. Okey, ini Aisyah, cikgu nak tanya, ini teknik first impression ke ataupun tembak? Tembak. Oh, tembak. Maknanya kamu ada buat salah dulu, yang mana buang dulu, kemudian baru tandakan lah. Okey, so terbaik Aisyah. Okey, perasan tak? Ini daripada bab mana ni? Zaman prasejarah. 3. Ya, bab 3. Kan, bab 3. Nampak tak dia susun? Bab 1, bab 2, kemudian soalan 4, bab 3. Bab 3 zaman prasejarah. Oh, dia susun macam ni cikgu. Ya, dia susun ikut turutan bab. Soalan nombor 4 adalah D. Manusia, zaman prasejarah ialah manusia yang belum mengenal sistem tulisan. Okey, terbaik Aisyah. Terima kasih. Okey, soalan yang kelima. Kita teruskan lagi dengan Amy. Silakan Amy untuk soalan nombor 5. Amy, silakan Amy. B. Apa yang B baca lah Amy? Alah, kau ni tiba-tiba B. Baca silakan Amy. Apakah dia patut dicontoh daripada mereka? Ya. B. B iaitu 2 dan 3. So dia pilih 2 dan 3. So kita tak tahu apa yang dia jawab sebenarnya. Kita baca balik Rajah berikut menunjukkan perkembangan teknologi masyarakat zaman prasejarah. So peralatan batu kemudian bertukar kepada peralatan tembikar dan kemudian peralatan logam. Jadi apakah nilai? Maknanya nilai-nilai murni yang patut kita contohi daripada mereka. So, daya kreativiti dan juga kegigihan. Kegigihan ni maknanya apa? Usaha yang berterusan. Sebab apa? Sebab dulu peralatan batu ni ialah kita tahu zaman Paleolitik. Paleolitik, Mesolitik kan. Tembikar, zaman Neolitik. Tembikar. Kemudian selepas zaman Neolitik, zaman logam kan. Sebab itu ada barangan logam. So macam mana mereka boleh bertukar ni? Kerana mereka ada kreativiti. Dan juga mereka ada kegigihan untuk berubah menjadi lebih baik. So nombor 5 jawapan dia adalah B, iaitu 2 dan 3. Terima kasih banyak kepada Amy. Bagus ini. Itu cara menjawabnya. Okey. So sekali lagi cikgu tanya, nombor 5, bila ada zaman prasejarah, ini bab berapa ni?
Bab 4. Ini bab, ya, bab 3. Ya, nampak tak? Bab 3 ada 2 soalan. Okey. Kita teruskan dengan soalan nombor 6. Okey. Nombor 6 kita serahkan kepada Erina. Silakan Erina, nombor 6. Masyarakat tamadun Mesopotamia membina zigurat di setiap pusat bandar. Mengapakah zigurat penting kepada masyarakat Mesopotamia? Ya. Untuk tempat beribadat. Pandai. Okey. Bagus Erina. Iaitu masyarakat tamadun Mesopotamia membina zigurat. Okey, di setiap pusat bandar. Jadi mengapakah zigurat penting? Penting untuk apa? So kita tengok cikgu kotakkan kata kunci. Oh, zigurat ni penting. Kita tahu zigurat tu yang bentuk bangunan macam tu kan. Petak-petak tu. Itu sebenarnya adalah untuk tempat beribadat. Tempat beribadat. So inilah jawapan yang betul daripada Erina. Bagus Erina. Okey, soalan nombor 6. Okey, untuk tempat beribadat. Sekali lagi. Ini bab berapa? Soalan nombor 6 ini bab berapa? Ini bab 4 ke 5. Okey, tak sure. Sebenarnya ini adalah bab 4 pun boleh, bab 5 pun boleh. Sebab bab 4 kan, okey, tamadun kan? Tamadun awal. So nombor 6 boleh diterima sebagai bab 4 lah. Kita ikut susunan. Ikut susunan iaitu ini adalah diambil daripada bab 4. Okey. Kita teruskan dengan soalan nombor 7. Silakan kepada Hafiz Nakyu. Nombor 7. Okey, Hafiz, silakan Hafiz. Apakah kepentingan piramid dalam tamadun Mesir Purba? Ya. C. Tempat perkuburan Fir'aun. Apakah kepentingan piramid? Kenapa piramid penting? Kenapa piramid penting dalam tamadun Mesir Purba? Piramid ini penting adalah untuk kawasan perkuburan Fir'aun. Betul lah Finakiu, kawasan perkuburan Fir'aun. Tapi kalau kita fikir betul-betul kan, kawasan perkuburan Fir'aun kan, sebesar-besar itu kubur. Kalau kubur dia pun dah besar, rumah dia besar mana agaknya? Kubur dia pun dah besar kan, besar macam tu, rumah dia besar mana? Toilet dia besar mana? Mau toilet dia mungkin besar bandar kot toilet. Tu belum kira rumah dia lagi kan. Jadi itulah tentang piramid. Okey, bila disebut kepentingan piramid pakai seorang je. Itulah. Okey, ini adalah daripada bab berapa ni? Kalau ini dah masuk bab 5. Ya, cikgu berapa banyak mayat Firaun yang ada dalam tu? Satu je banyak. Okey. So nombor 7 adalah daripada bab 5. Okey, soalan yang ke-8. Satu je, ya betul. Soalan ke-8 kita silakan kepada Hasha. Silakan Hasha. Hasha tak boleh on mic Okey, soalan yang ke-8. Juri merupakan badan yang juri boleh tapi tengah makan. Okey, juri. Okey, ingat kalau kamu jumpa perkataan kata kunci, bulatkan ke, highlight ke. Juri ialah badan yang bertanggungjawab dalam hal berkaitan keadilan. Pesalah boleh merayu terus kepada D, iaitu warga negara. Kita tahu kan. Okey, juri, bila ada sebut juri, ada sebut warga negara, juri ni semua, majlis semua ni, ini daripada tamadun apa? Boleh rasanya. Boleh rasanya. Yang ini saya tak faham cikgu. Okey. Baik. Selepas bab 5 tentang tamadun awal kan, yang 4, Mesopotamia, kemudian juga Mesir Purba, kemudian Indus dan juga Huanghe kan. Yang itu 4 tu. Jadi, kemudian bila sebut juri confirm bukan daripada bab 5, betul tak? Sebab juri itu mesti kamu jumpa dalam bab 6. Iaitu bab apa? Iaitu tentang tamadun apa? Tamadun Yunani kan? Yunani dan juga tamadun Rom. So, yang ini diambil daripada bab yang ke-6. Bab 6 Dan kalau ada yang bertanya, macam Zahra Syazmin kata, saya tak faham soalan ni. Okey. Dalam bab 6 kita belajar tentang tamadun Yunani.
Tamadun Yunani ingat tak tentang Dewan Perhimpunan? Ingat tak tentang Dewan Perhimpunan? Kemudian dalam Dewan Perhimpunan itu, cikgu sketch kat sini Dewan Perhimpunan tu ada 3. Ada 3 lagi di bawah dia, iaitu yang pertama ialah ada majlis, kemudian yang kedua adalah magistrat, dan satu lagi ada juri. Ingat tak? So dalam Dewan Perhimpunan ada majlis, ada magistrat, ada juri. Majlis tu adalah orang-orang yang akan menguruskan pentadbiran. Pentadbiran. Kemudian magistrat itu adalah kaki tangan awam yang bekerja dalam magistrat tersebut, dalam kementerian-kementerian dan bahagian-bahagian dia. Juri ini adalah orang-orang yang terlibat dalam keadilan, maknanya dalam mahkamah. Diorang yang akan memutuskan siapa salah, siapa betul. Dan juri ini terdiri daripada warga negara tamadun Yunani. Juri ini adalah orang-orang daripada warga negara Yunani. Jadi kalau katakan dalam mahkamah, bila dalam mahkamah, bila orang tu bersalah kan, so hakim kat tengah dia kata, kamu didapati bersalah, kamu telah melakukan jenayah, kan? Kemudian juri-juri pun bincang. Kira ni ramai orang, masyarakat warga negara tamadun Yunani semua bincang. Dia ni salah ke tak? Dia ni salah ke tak? Macam mana? Salah. Kemudian juri-juri cakap, kami memutuskan bahawa kamu memang bersalah. Juri-juri menyatakan bahawa kamu memang salah. So, hakim kata apa? Kalau kamu nak merayu, sila merayu kepada semua juri-juri. Jadi, pesanan tu akan kata, juri saya minta maaf. Saya minta maaf. Sebab juri bukan seorang, ramai. So, dia warga negara. Warga negara lah yang akan decide nak mengampunkan dia tidak. Jadi dia kata, ampunkanlah saya. Warga negara juri tu. Warga negara tu semua adalah juri. So juri kata, okeylah, oleh kerana ini kesalahan kamu yang pertama, kami semua juri daripada warga negara tamadun Yunani ni, kami memberi kamu peluang untuk membaiki diri kamu dan kami mengampunkan kamu. Jadi pesalah tadi pun dah merayu, dia dapat keampunan, so dia boleh, so dia kena denda lagi lah, macam itulah. Jadi itulah dia tugas juri yang akan merayu terus kepada warga negara, macam itulah. Boleh faham Zahra Syasmin, boleh faham jadi itulah dia. Jelas baik. Masih kena denda So kita nampak susunan bab. Bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 9. Senarai berikut. Nombor 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. 4 9, 10, 11, 12 kita berikan kepada tadi Hasya. 9 kita berikan kepada Irfan. 9 kita beri pada Irfan. 10 kita bagi kepada Khalisha. 10 Khalisha. Dan 11 kita bagi pada Lily. Lily. Dan 12 kita berikan kepada Muhammad Iman. So, nombor 9 adalah Irfan, nombor 10 adalah Khalisha, nombor 11 Lily dan nombor 12 Muhammad Iman. So kita mulakan dengan Irfan dulu. Silakan Irfan untuk soalan nombor 9. Ya, Irfan. Silakan. Boleh on mic dan baca, boleh Irfan? Irfan ada? Irfan ada? Halo Irfan. Ada. Mic boleh berfungsi tak? Berfungsi tak mic? Tak. Tak apa. Cikgu baca kemudian kamu beri jawapan Baik. Soalan nombor 9. Senarai berikut merupakan fungsi fungsi sebuah, kalau kita lihat di sini, iaitu merupakan fungsi sebuah badan dalam sistem demokrasi Athens. Sistem demokrasi Athens, sebuah badan.
sebuah badan. So X melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan, menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. So apakah X? Irfan. Cikgu dah cakap badan dalam sistem demokrasi ideal. So yang mana cikgu? Yang inilah dia. Inilah dia badan dia. Iaitu Dewan Perhimpunan, kemudian ada majlis, ada magistrate, ada juri. Inilah dia badan dia. Ada 3 badan. Dalam Dewan Perhimpunan, majlis, magistrate, juri. So, yang mana satukah yang melaksanakan dasar yang telah ditetapkan? Melaksanakan, kata kunci dia, melaksanakan. Maknanya dia buat. Melaksanakan. Okey. Baik. Baik. So, yang mana satu? Okey. Okey, adakah A, B, C atau D? Melaksanakan Kalau melaksanakan, kita ambil teknik tembak. Okey, baik. Teknik tembak. Okey, yang manakah kita akan buang? Okey. Okey, bagi tahu cikgu. Okey, kita akan buang A, kemudian kita buang apa lagi? Satu lagi buang, kita buang D. Okey, so tinggallah B dengan C. Antara B dengan C, mana yang lebih salah? Jangan pilih lebih betul. B dengan C, mana yang lebih salah? So kita fikir, okey, majlis, magistrate, majlis, magistrate, majlis, magistrate. Kita nak buang C ke nak buang B? Okey, so Irfan kata dia nak buang C. Okey, so kita buang C bermakna kita ambil B sebagai magistrate. Boleh tak kita ambil tu? Boleh tak kita ambil jawapan dia adalah B? Okey. Boleh juri approve. Okey. Baik, yes. Okey, baik. Jawapan dia adalah B. Kerana apa? Kerana magistrate inilah yang melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan dan menguruskan. Majlis pula dia yang akan membuat dasar-dasar dan mengetuai setiap jabatan-jabatan. Itu perbezaan magistrate dengan majlis. So nombor 9 jawapannya adalah B. Okey. So terima kasih banyak kepada siapa tadi, iaitu Irfan. Okey, bagus Irfan. Soalan nombor 9, okey, iaitu B. 10. Kita teruskan dengan seterusnya iaitu Khalisha. Silakan Khalisha, nombor 10. Boleh tak Khalisha? Khalisha? Ada Khalisha? Khalisha? Khalisha. Khalisha ada Khalisha? Alamak, adakah dia salah seorang daripada suspek? Boleh tak baca Khalisha? Ke kamu tak ada mic? Okey. Kalau tak ada mic bagi tahu. Kalau ada mic boleh on dan baca. Boleh tak Khalisha? Okey, terbaik. Silakan. Apakah tujuan pembinaan bangunan tersebut? Ya. Pusat pentadbiran. Iya ke? Okey, baik. Itu pilihan kamu yang keberapa? Yang pertama ke? 2. Yang kedua. Yang pertama yang mana? Tempat persembahan seni. Tempat persembahan seni. Okey, baik. Kalau macam tu, cuba kalau kamu tak pasti lagi. Okey, silakan Nakib. Kalau tak pasti lagi, cuba kamu guna teknik tembak. Okey, cuba teknik tembak. Okey, kalau teknik tembak, okey, cuba bagi tahu cikgu 2 pilihan jawapan yang salah. Yang kamu rasa salah ni. Perniagaan. Okey. Dengan menyembah dewa-dewi. Okey. Okey, baik. Kalau begitu bermakna teknik first impression pun tak jadi, teknik tembak pun tak jadi. Kerana apa? Kerana kamu tak tahu Pentium tu apa sebenarnya, betul tak? Tak. Okey, baik, bagus. Pentium ini sebenarnya ikut fakta dia, Pentium ini adalah tempat menyembah dewa-dewi. Diletakkan dalam tu patung-patung dewa-dewi. Jadi bermakna di sini
Bukan salah teknik, okey, tetapi kamu punya fakta tu kurang mantap lagi. Tapi bagus sekali Syah. Okey, at least kamu dah tahu bagaimana untuk guna first impression dan juga bagaimana untuk guna teknik tembak. Betul tak di tempat penyembah Dewa-Dewi? Kalau cikgu tanya Khalisha, mesti Khalisha cakap, entah tak tahu. Okey, baik Khalisha, jawapannya adalah D. Okey tak Khalisha? Okay. Okey, terima kasih banyak. Okey. So nombor 10 jawapannya adalah D, tempat menyembah dewa-dewi. Itu kegunaan pantheon. Okey. Baik, soalan yang ke-11 kita teruskan dengan dengan Lily. Silakan Lily untuk membacanya. Boleh tak Lily? Okey. 11 Lily dan 12 adalah Muhammad Iman. Okey, standby Muhammad Iman Okey, Lily silakan Lily untuk membacanya. Kod undang-undang berikut telah diperkenalkan oleh pemerintah kerajaan Mesopotamia iaitu Kod Hammurabi. Okey. Kod undang-undang tersebut mengandungi perkara yang merangkumi perdagangan dan denda dan hukuman. Jawapan betul. Okey, Kod Undang-Undang Hammurabi. Keluar dari sini, duduk sini. Boleh kan? Okey, Kod Undang-Undang Hammurabi iaitu berkaitan dengan perdagangan dan juga denda dan hukuman. Boleh diterima tak? Okey. Of course kita boleh terima sebab kalau hal keagamaan, ingat Hammurabi bukan agama. Hammurabi adalah seorang raja. Jadi sudah tentulah raja akan mengenakan satu kod undang-undang. Undang-undang untuk apa? Denda dan hukuman. Dan juga berkaitan dengan perdagangan, bukan hal keagamaan. So jawapannya adalah 2 dan 3. Okey, betul jawapan. Bagi. Okey. Okey. Thank you, Sam. Apa pula? Daripada sini tadi terus ke sini. Kali kerja ni. Okey. Okey. Mana? Dulu yang kecil tu. Yang dalam ni ke? Means all. Sebab ibu dia tak layan. Okey. Baik, so kita lihat di sini. Okey, soalan 11 jawapannya ialah 2 dan 3. Okey, terima kasih banyak kepada Lily. Terima kasih banyak. Okey, dan juga memang jawapan dia adalah betul. Okey, sebelum itu, kalau kita lihat, lupa cikgu nak bagi tahu. Okey, so nombor 8 adalah bab 6. Soalan nombor 9, kalau Athens bermakna tamadun Yunani. Ini pun bab berapa ni? Ini bab 6. Kemudian kalau Pantheon, still masih lagi, ini adalah tamadun Rom. Tamadun Rom Rom bab berapa? Rom bab 6 lagi. Bab 6. Kemudian Kod Undang-Undang Hammurabi mengandungi perkara yang merangkumi ini bab berapa? Okey, masih bab 6. Okey. Ini dia reverse balik. Dia reverse balik iaitu ini bab 5 iaitu tentang Mesopotamia. Dia terbalik. Okey, so bab 6 bab 5. Okey. Dan soalan yang ke-12, tamadun Yunani. Okey. Soalan 12 kita berikan kepada Muhammad Iman. Silakan Muhammad Iman. Muhammad Iman boleh tak Muhammad Iman? Muhammad Iman ada untuk membaca soalan nombor 12. Muhammad Iman. Man, ada tak Man? Adakah anda seorang suspek? Kalau suspek ada perancangan untuk kena remove. Okey. Cepat. Muhammad Iman. Tak ada. Iman tak ada. Iman tak ada lah pula kan. Iman adalah lain tu lain. Okey, baik. Kita berikan kepada Amar Qawi. Amar Qawi boleh baca tak Amar Qawi? Amar Qawi mesti boleh punya, kan? Mar. Tolong bacakan Mar nombor 12. Okey. Bacakan.
12. Raja di berikut menunjukkan perubahan sistem dalam tamadun Yunani. Monarki, oligarki, aristokrasi, tirani, dan demokrasi. Mengapakah berlaku perubahan tersebut? Mengapakah berlaku perubahan tersebut? Okey, mengapakah berlaku perubahan daripada monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi? Okey, Amarkawi dia menjawab iaitu C, memantapkan sistem pemerintahan. Maknanya di sini kalau kita tak pasti, ya ke memantapkan Kalau tak pasti, kamu tengok, kamu guna teknik tembak. So, bila kita guna teknik tembak, bermakna kita kena buang dua pilihan jawapan yang salah. So, bila dua pilihan jawapan yang salah, kita baca kan. A, mengurangkan kuasa rakyat. Mengurangkan kuasa rakyat ke? Makin lama demokrasi, makin rakyat berkuasa kan? So, salah. A, salah. Kemudian, kita buang mana satu lagi. Okey, menghapuskan pemerintahan tradisional. Okey, D, adakah berlaku perubahan kerana nak menghapuskan pemerintahan tradisional? Tak ada. D. Kemudian tinggallah B dengan C. Daripada B dengan C, kita fikir balik. Okey, B, mengelakkan perang saudara. Pernah dengar ke cerita perang saudara? Tak pernah dengar pun tentang cerita perang saudara. Tak pernah dengar pun. Jadi, bila kita tak pernah dengar yang ini, so tinggallah yang C sahaja, tapi kita pun tak tahu jawapan dia apa. So, kita pilih yang ini. Ini yang kita kata kita tembak. Saya tembak ni. Kenapa kamu tembak yang ni? Sebab saya tengok ini salah, ini salah, ini salah. Jadi tinggal yang ini je. So saya pilih, saya tembaklah ini. Itu cara tembak yang betul. Nampak tak? Jadi jawapan dia adalah C. Ya, memang betul. Amarkawi, jawapan dia adalah C. Bagus Amarkawi. Memang tujuan dia untuk mantapkan sistem pemerintahan. Daripada monarki, dia tukar oligarki. Okey, kemudian aristokrasi, tirani dan demokrasi. So, cikgu, yang teknik tembak tu ikut logik ke? Sebenarnya, ya, bukan ikut logik. Ya, memang betul lah. Kalau main tembak pun ada teknik. Ya, memang ikut logik pun. Mengurangkan kuasa rakyat. Ada kena-mengena tak dengan tu? Tak ada. Mengelakkan perang saudara. Tak pernah dengar pun. Kemudian menghapuskan pemerintahan tradisional. Mana ada tradisional kat sini? Tak cerita pun. Nampak tak? Dia bukan logik tau, tapi dia pertimbangan kita bahawa benda yang aku tak pernah dengar, maknanya benda tu salah. Benda yang aku tak pernah dengar pun macam ni. Yang aku dengar lain. Aku tak pernah dengar benda tu macam ni. Itu salah lah tu. Jadi yang ini aku tak tahu betul ke tidak, tapi ini je lah yang tinggal. Nampak tak? Aku tak tahu betul ke tidak, tapi ini je lah yang tinggal. So, sebab itu aku buang yang lain, aku pilih C. Itu cara tembak yang betul. At least tembak kamu ada aim. Ini tembak tak aim. Macam nak kena? Kan? Tembak jenis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana maunya. Tak boleh. Jangan tembak macam tu. Tembak cara macam ni. Okey. Itu cara dia. Right? Baik, terima kasih banyak kepada Amarkawi. Sekarang teknik tembak pun ada. Memang kita advance. Okey, baik, kita teruskan seterusnya kepada soalan 13, 14, 15, 16. Okey. 13, 14, 15, 16. Okey. So 13 cikgu bagi kepada Nakib. Okey. Okey, 13 cikgu bagi pada Nakib. Okey, kemudian 14 cikgu bagi kepada Nur Insyirah. 14 Nur Insyirah, 15 kita bagi kepada Pravin, okay. Dan 16 kita berikan kepada Raisya Tasnim. Boleh tak? Okay. So kita berikan kepada Nakib, Nur Insyirah, Pravin dan juga Raisya Tasnim. Okay. So kita mulakan dengan Nakib. Silakan Nakib untuk membacanya. Silakan. Okey. Boleh tak Nakib untuk baca? Okey. Okey. Betul tentang zaman kerajaan Islam. Ya. Yang mana satu? Urutan yang betul tentang zaman kerajaan Islam. Senang je ni. A. Umayyah, Abbasiyah, Turki, Utsmaniyah.
Yes, betul. Bermula dengan Umayyah, Abbasiyah, Turki, Utsmaniyah. Ingat dia bermula dengan Umayyah, kemudian diakhiri dengan Turki, Utsmaniyah. Di tengah-tengah ialah Abbasiyah. So itu urutan zaman kerajaan Islam. Okey, so 13 adalah A, betul. Okey, terima kasih banyak kepada Nakib. Namun begitu, kalau kita lihat di sini, okey, untuk soalan-soalan seperti ini sebenarnya kalau kita lihat soalan yang ke-12 ini adalah soalan bab berapa? Soalan bab 6. Okey, soalan bab 6 yang ini saya tak ingat yang tu. Okey. Baik, yang ini adalah soalan daripada ini bab 6. Okey, tapi yang ini adalah bab 8. Okey. Baik, tak apa, kita tengok. Okey, soalan yang ke-14. Okey, kita berikan kepada Nur Insyirah. Silakan Insyirah. Okey, tak berapa sihat. Okey, baik Nur Insyirah. Baik. Dia bagi tahu apakah maksud kerajaan Janapada. Janapada, dia bagi tahu jawapan dia ialah A, kerajaan kecil. Yes, betul Nur Insyirah. Okey, semoga kamu cepat sembuh ya. Nur Insyirah. Okey, kita tahu Janapada ialah kerajaan kecil. Kalau kerajaan besar dipanggil apa? Kalau kerajaan besar dipanggil apa? Mahajanapada. Okey, sama-sama. Yes, Nur Syirah. Okey, sama-sama Syirah. Yes. Okey, Mahajanapada. Kalau Janapada, ini daripada bab berapa ni? Ini bab tamadun apa ni? Ni tamadun mana pula tamadun Indus. Ini tamadun India dan ini adalah bab 7. Ini adalah bab 7 tamadun India. Yes. Okey. Kemudian soalan 15. Okey, kita serahkan kepada Pravin. Silakan Pravin, tu 15. Apakah ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam Cina? Ya. Berasaskan falsafah legalisme, terbuka kepada calon lelaki sahaja, mengekalkan tradisi dan budaya Cina, berubah mengikut kesesuaian masa. B. 2 dan 3. Okey, bagus Pravin. Okey. Apakah ciri-ciri macam bab 6 tadi? Nanti kita tengok Alisha. Okey. Ciri-ciri sistem peperiksaan ingat sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Baik. Okey, jawapan dia adalah terbuka kepada calon lelaki sahaja, itu memang betul. Dan mengekalkan tradisi dan budaya Cina. By the way, Pravin kata dia guna teknik first impression. Yes. Okey, jawapan dia 2 dan 3 memang betul. Okey, sebab sistem peperiksaan memang hanya untuk calon lelaki dan juga untuk mengekalkan tradisi dan budaya Cina. Kalau katakan kamu tak tahu, kita tengok berasaskan falsafah legalism. Okey, kalau kamu tengok, apa kaitan antara peperiksaan dengan legalism? Kamu tahu legalism ni ialah legal. Kalau legal maknanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan undang-undang. Apa kena-mengena undang-undang dengan peperiksaan? Tak ada kena-mengena. Jadi sebab itu boleh, okey, kamu anggap ianya sebagai salah. Nampak tak? So, begitu juga berubah mengikut kesesuaian masa. Ini pun tidak, sebab kita tahu bahawa tamadun Cina cuba untuk mengekalkan peperiksaan itu seperti sedia ada. Ya betul, dia Confucianism, betul. Betul Zahra Syasmin. Okey, so jawapannya adalah 2 dan 3. Okey, terima kasih banyak Pravin, bagus. Soalan 16, kita teruskan dengan Raisya Tasnim. Silakan 16, Raisya Tasnim. Maklumat berikut berkaitan dengan ganjaran yang diperoleh seseorang yang lulus dalam peperiksaan awam Cina. Mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan, memperoleh pelbagai keistimewaan untuk diri, keluarga dan kampungnya. Apakah peperiksaan tersebut? C. Jinshi. Okey, baik. Jinshi iaitu kedudukan dan pangkat yang tinggi dalam kerajaan, memperoleh pelbagai keistimewaan untuk diri, keluarga dan kampungnya. Okey, kamu tahu tak? Okey, untuk ganjaran ini kita tahu kalau seseorang yang lulus peperiksaan kat China, dia ada 3 tahap. Okey, dia ada 3 tahap. Yang tahap yang pertama dia akan dapat keistimewaan untuk diri dia sahaja. Kemudian yang kedua tu, akan dapat keistimewaan untuk diri dan keluarga dia sahaja. Tetapi kalau yang 3 yang paling tinggi, dia akan dapat untuk diri, keluarga dan kampungnya.
Kan sampai dapat apa, dapat nama nama yang dalam plug lah untuk diletakkan di depan rumah, tanda nama jadi itu yang paling tinggi. So itu adalah Jinshi. Okey, bermula kalau tak silap cikgu bermula cikgu pun tak berapa ingat susunan dia, tapi rasanya Jiu Chai, kemudian Shiji ke Juren, dan juga kemudian Jinshi. Kalau ada yang mungkin boleh masih ingat lagi sikit-sikit, mungkin boleh jelaskan. Tapi memang jawapan dia adalah Jinshi untuk yang tinggi ni kena ingat. Okey. So take note benda ni nama-nama ni nanti kamu tengok balik. Okey, takut nanti keluar dalam exam. Alright. Kemudian ini daripada bab berapa ni? Okey, yang kalau perkhidmatan Cina ni, ini pun bab 7. Tamadun Cina. Ini pun bab 7 juga. Tamadun Cina juga. Uish. Banyak bab 7, bab 8, bab 6 okey, baik. Soalan 17. Siapa soalan 17? Iaitu Raisha atasnya pula. Oh, 17 yang belum bagi Okey. Okey, 17, 18, 19, 20. Okey, 17 cikgu berikan kepada Sasi. 17 Sasi, 18 teh robot. 18 teh robot. 19 ialah Zahra, dan 20 ialah Zahra Syasmin. Okey. So Sasi, teh robot, Zahra dan Zahra Syasmin. Bab 2 satu soalan je. Itulah. Okey, so silakan untuk Sasi baca dulu soalan nombor 17. Masyarakat Arab Jahiliyah mengamalkan sistem kabilah. Apakah pesan amalan sistem tersebut? Ya. D. Okey. Sistem kabilah iaitu B. Menimbulkan semangat asabiah. Bagus. Alamak. Mengeratkan. Okey. Cikgu lah silap. B dengan D lebih kurang je. Okey. Mengeratkan semangat perpaduan antara suku. Okey. Mengeratkan semangat perpaduan antara suku. Apakah kesan amalan tersebut? Okey. Baik. Sasi, adakah kamu yakin ini jawapan dia? Ini kamu guna teknik first impression ke teknik tembak? Ini first impression ke teknik tembak? First impression. Okey, kalau first impression, adakah, are you sure ini first impression? Ke kamu ada pilihan lain? Sebenarnya. Kamu ada pilihan lain tak? Nak tanya kamu dulu. Tak ada, memang terus inilah. Okey, baik. Ya, Sasi kata ya. Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu, okey, sedikit berbeza dalam tamadun Islam ni, ini bab 8, iaitu kalau mengamalkan sistem kabilah. Kabilah ni maknanya keluarga suku kaum tu. Okey, apakah kesan dia? Kesan dia sebenarnya adalah, ya, jawapannya ialah B sebenarnya, Sasi. Iaitu menimbulkan semangat asabiah. Dan untuk pelajar-pelajar yang tak tahu apa itu asabiah, asabiah ni adalah semangat taksub. Okey, iaitu taksub. Iaitu terlalu cintakan kaum dia sendiri sehingga sanggup untuk berperang, berbunuh-bunuhan dengan suku kaum lain yang tak sama dengan dia. Jadi itu yang dikatakan sebagai asabiah. Okey, taksub, macam resis lah. Ya, betul. Macam resis, yes. Macam resis. Okey, itu semangat asabiah, macam resis. Okey. Jadi, jawapan sebenarnya 17 ini adalah B, menimbulkan semangat asabiah. Okey. Okey, itu kamu kena faham. Tak apa, Sasi. Okey, anyway, terima kasih banyak untuk membacanya. Okey, soalan 18 kita serahkan kepada teh robot. 18 teh robot. Sila baca teh robot. Okey. Boleh. Kepada Nabi Muhammad. Apa peluang yang disyaratkan di dalam surah? Hilang dah. Suara kamu hilang. Okey. Tak apa. Kamu tulis je lah. Cikgu baca. Dah habis baca? Okey, baik. Tak apa.
So apakah jawapannya? Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 merupakan wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah penekanan yang disarankan dalam surah tersebut? Apakah the most important thing yang ditanyakan dalam surah itu? So adakah A, kepentingan ilmu pengetahuan, B, kepentingan berniaga, C, kepentingan bermesyuarah, dan D, kepentingan hormat menghormati? So jawapannya adalah C. Dia robot kata C. Are you sure? Are you sure? Okey, bermusyawarah tu apa? Okey, bagus. Musyawarah. Okey, take note benda ni Musyawarah itu sebenarnya adalah asal usul perkataan mesyuarat. Kan sama tu. Musyawarah dengan mesyuarat kan sama tu. Ya, syura. Mesyuarat, meeting. Betul Pravin. Okay, it's okay. Ya, sama, mesyuarat. Musyawarah tu mesyuarat lah. Meeting. Take note benda tu ya. So dia sama sebenarnya. Musyawarah, kepentingan bermusyawarah ataupun bermesyuarat. Baik, adakah C? Tidak. Tapi pasti maksud. Okay. I think it's A. Okay, baik. Sebenarnya, okay. Tembak. Okey, untuk soalan ini, jawapan dia sebenarnya adalah bergantung kepada kamu tahu tak apa ada dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Itu je. Okey. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ialah, okey, dia punya bacaan dia Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia punya ayat yang pertama apa tahu? Dia maksud dia apa tahu? Cikgu tulis kat sini ya. Dia kata ayat dia maksud dia apa tahu? Bacalah. Bacalah. Kemudian diulang lagi, bacalah dengan nama Tuhanmu. Okey. Dia macam tu. Jadi, kalau baca maksudnya apa? Okey, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maknanya kalau bacalah means that pentingnya apa? Ya, ilmu. Sebab itu jawapan dia adalah okey, kepentingan ilmu pengetahuan. So jawapannya adalah A. Okey Arisa. Okey Arisa. So 18 adalah A, kepentingan ilmu pengetahuan. Okey. Baik. Kenduri. Ya, ada kenduri. Okey. Baik. Ada kenduri sila pakai mask sebab sekarang ni dikhawatiri COVID-19 takut dia naik semula. Okey. Elisa. Okey. Berhati-hati ikut SOP. Okey. Baik, 19 Zahra dan 20 Zahra Syazmin. Silakan Zahra. Ya betul. Ya Zahra, tak dengar Zahra? Cikgu boleh dengar sekarang? Okey, boleh. Apakah sumbangan Al-Khawarizmi kepada tamadun Islam bidang matematik? Pandai. Okey. Al-Khawarizmi. Okey, kepada tamadun Islam. Sumbangan dia adalah dalam bidang matematik. Cikgu macam mana nak tahu ni? Baik. Al-Khawarizmi lah sebenarnya yang mencipta perkataan algoritma. Algoritma macam tu. So sebenarnya algoritma dengan Al-Khawarizmi sebenarnya sama. Okey. Allah jatuh pula jap. Okey. Jadi itu sebenarnya. Saya tak pandai, it's okay. Okey. Memang semua pelajar kita dalam kelas tak pandai. Kita belajar sama-sama, okey? Don't worry. Okey. Baik, terima kasih banyak kepada Zahra. Okey, jawapan dia memang betul, Al-Khawarizmi untuk matematik. Dan kita tahu bahawa daripada soalan 17, 18, 19 dan 20 ini semua bab 8. Betul tak? Ini semua adalah bab 8. Okey, kita tahu bahawa ini semua bab 8. Okey, bab 8. Jadi, soalan nombor 20. Silakan Zahra Syazmin untuk bacanya. Antara berikut apakah masjid yang terawal sekali dibina dalam tamadun Islam? Ya. D. Masjid Quba. Okey, D iaitu Masjid Quba. So masjid yang terawal sekali dibina dalam tamadun Islam ialah
Masjid Quba. Ya, betul. Terima kasih banyak Zara Syasmin. Dan ini adalah bab yang ke-8. Okey, baik. So, sekali imbas, kita tengok okey, ini soalan-soalan objektif. Perasan tak bahawa sebenarnya soalan-soalan objektif ini disusun mengikut bab. Mula-mula mesti bab 1, kemudian dia ikuti bab 2, kemudian bab 3. Okey. Okey, ya, tak terus sangatlah bab 4, bab 5, bab 6. Nampak tak? Tapi walaupun sikit tak teratur, contohnya kat sini kan lepas cikgu prepare ke tak? Ini cikgu ambil daripada sekolah lain. So, yang sekolah ni sebenarnya mungkin dia tak ikut format. Kalau ikut format betul-betul, dia mesti dia mesti cikgu kan hackers. Kalau ikut format, dia mesti ikut susunan Lepas bab 6 ni, dia mesti bab 7. Lepas bab 7 ini mesti bab 8. Perasan tak? Yang ini bab 8, 17 bab 8. Okey, bab 8 bab 8. So, macam kat sini tiba-tiba ada muncul bab 8 ni, sebenarnya kat sini sebenarnya tak betul susunan dia. Susunan dia sepatutnya yang ini okey pergi ke yang bawah lagi. Dan kemudian soalan contohnya bab 5 ni. Bab 5 ni sepatutnya bukan kat sini. Soalan nombor 11 ni bukan kat sini. Sepatutnya dia sebelum bab 6. So kalau ada guru yang buat tu, okey, maknanya dia tak betul susunan dia. Bab 4 ada. Yang ini. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Jadi kamu perasan tak? Dengan exam kita nak ambil. Okey, jadi kalau kita lihat, okey, soalan objektif, soalan 1 hingga 20 mesti masuk semua bab. Semua bab masuk. Bab 1 hingga bab 8. Dan dia akan ikut susunan. Jarang sekali lah dia berterabur macam ni. Jarang sangat. Dia mesti lepas bab 5, bab 6. Lepas bab 6, bab 7. Lepas bab 7, bab 8. Dia mesti susun macam tu. Tak pernah lagi. Tiba-tiba kan soalan 20, bab 1 balik. Tak ada. Tiba-tiba soalan 19 kan, bab 3 balik. Tak ada. Dia akan susun macam tu. Ya betul. Sebenarnya senang. Cuma pelajar tak cam. Ya ke? Lah. Mungkin ramai akan kata, lah betul lah. Dia susun ikut bab. Senanglah nak ingat. Senang nak ingat susunan bab. Okey. Buat je kan. Ya, betul. Okey. Betul Hasha. Sebenarnya teknik ini, soalan objektif, dia susun ikut bab. Okey. Form 1 akhir tahun pun macam tu. Form 2 pun macam tu juga. PT3 nanti, dia susun macam tu juga tau. PT3 ada 20 soalan. 20 soalan ke? 20 soalan. Mula-mula bab form 1, lepas tu bab form 2, kemudian bab form 3. Dia akan susun macam tu. Okay. SPM nanti. Okay, sama juga. 40 soalan. Okay, mula-mula 20 soalan pertama form 4. 20 soalan kedua form 5. Kemudian, okay, soalan dia akan susun. Form 4 tu bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian form 5 pula. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya susun macam tu. Iya. Jadi tujuan dia untuk apa? Okay, barulah kamu tahu. Cikgu. Kenapa? Macam mana cikgu boleh tahu? Sebab cikgu dah lama mengajar. Cikgu dah ajar daripada tahun 2008 lagi. 2008 dah. Sampai sekarang dah berapa? 12 tahun. Dan cikgu dah jadi cikgu lama gila dah. Daripada 2001 lagi cikgu dah cikgu. Ini tahun yang ke-20 tau. Cikgu 20 tahun dah mengajar. Tak. Saya dulu. Ya. 3 tahun bila kita orang lahir. Ya, betul. Okay. Jadi, betul ke PTT susah nanti? Tak. PTT tak susah. Okay. Cuma, okay, kalau boleh, biarlah cikgu bantu kamu. Okay. Cikgu bantu kamu untuk menjawab soalan-soalan sejarah. Okay. Baik. Okay. Bila dapat soalan ini, okay, bila dapat kertas ini, kenapa cikgu minta kamu jawab dulu soalan objektif? Sebab bila kamu dah baca kat sini, kamu perasan tak sebenarnya daripada kamu tak tahu jadi tahu. Contohnya, okay, sistem peperiksaan perkhidmatan, kemudian kedudukan pangkat dia ada Ziuchai, kemudian kesan amalan sistem, kemudian kamu tengok okay, urutan zaman kerajaan Islam. Okay.
Daripada situ, kamu dah ada idea nak jawab soalan struktur dan esei. Tak adalah kamu blank sangat. Sebab apa tahu? Tadi kamu dah ingat, dah push balik otak kamu dekat soalan objektif. So soalan struktur dah boleh jawab. Dah boleh jawab dengan senang sebab dah fresh. PT3 ada berapa subjek? Rasanya ada lebih kurang 8 subjek. Ada 8 subjek ya. Ada 8 subjek. Semua subjek ada rasanya. Kecuali PJ macam tu lah. Yang lain-lain semua ada. Okey. Baik. Kita lihat soalan struktur. Okey. Okey, 1A. Kita tengok 1A. Cikgu rasa soalan-soalan fakta ni nak kena jawab ke? Korang dah tahu kan? Okey, cuma nak tahu macam mana nak jawab. Cikgu, macam ni. Apakah maksud masuk form? Ya betul. PT3 akan masuk form 1, form 2, form 3. Semua subjek daripada form 1, form 2, form 3. Korang tak tahu ke? Okey. Siapa sini yang tak tahu tentang PT3? Tak, baru tahu. Oh ya ke? Alamak kan. Okey. Okey, soalan struktur dan soalan esei boleh tak kita buat pada hari Selasa nanti? Kelas Selasa nanti boleh sebab cikgu nak cerita sedikit pasal PT3. Boleh? Okey. Okeylah. Okeylah.